Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semua parti termasuk MCA, MIC akan turun campaign PRK Nenggiri. Semua parti dalam gabungan kerajaan perpaduan akan turun sempena campaign pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri, kata Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan itu berkata ia termasuk MCA yang sebelum ini memboikot campaign PRK Dun Kuala Kubu Baru sebelum ini. Ya, MCA dan MIC sudah tentu akan turun apabila kita, kata BNPH, semua sekali parti komponen akan terlibat. Semua yang berada dalam kerajaan perpaduan memang akan turun. Tidak timbul boikot sebab semangat BNPH ini bila PRK sahaja dia akan rasa tanggung jawab untuk bersama. Katanya dalam sidang media selepas mesyuarat penyelarasan Barisan Nasional Pakatan Harapan bagi Pilihan Raya Kecil Dun Nenggiri, Kelantan di Menara Datuk On hari ini. Ashraf berkata demikian mengulas soalan media sama ada komponen Barisan Nasional BN yaitu MCA dan MIC akan turun berkempen bagi calon UMNO Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani. Turut hadir Naib Presiden Parti Amanah Negara Datuk Adli Zahari dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. MCA sebelum ini tidak mahu terlibat dalam komponen PRK Dun Kuala Kubu Baru kerana kerusi tersebut tidak ditandingi calon BN. Dalam pada itu, Ashraf berkata gabungan itu akan memfokuskan kepada ceramah secara berkelompok daripada ceramah mega. Ini kerana sasaran berkelompok akan dapat memaksimumkan gerakan jentera antara parti-parti dalam kerajaan. Kita tidak mahu fokus kepada ceramah-ceramah mega seperti PRK yang lalu dan fokus kita adalah sasaran berkelompok pengundi. Sebab itu kita akan kenal pasti ahli dan penyokong kita. Kita ada penyokong antara BN dan PH agar semua jentera dapat menumpukan kepada semua pengundi di Nenggiri tanpa terlepas walaupun seorang, katanya lagi. Dalam pada itu, Ashraf yakin pengundi dalam kalangan masyarakat orang asli akan tetap mengundi BN pada PRK Nenggiri. Orang asli sentiasa setia dengan BN. Saya amat memuji kepimpinan yang amat mulia Tengku Razali Hamzah. Bila tak berjaya dalam PRU lepas, seluruh jenteranya bergerak untuk menangkan kembali kerusi, katanya lagi. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. DAP fokus tarik pengundi orang asli di Nenggiri. Petaling Jaya, DAP DAP akan mengerahkan jenteranya turun berkempen membantu calon Barisan Nasional BN pada PRK Nenggiri. Bagaimanapun, parti itu akan menumpukan usaha berkempen menarik pengundi orang asli seramai lebih 2.700 orang menurut pengerusi DAP Kelantan Azhar Abdul Rani. Pengundi orang asli ini merupakan pengundi tetap kita. Sementara kaum lain, terutamanya Melayu, kita serah kepada amanah PKR dan UMNO untuk pujuk pengundi supaya sokong BN. Katanya, DAP akan menumpukan usaha berkempen
di 5 kawasan orang asli, yaitu di Tohoy, Sungai Puayan, Sungai Jenera, Sungai Wias, dan Pos Simpor. Menurut Azhar, pucuk pimpinan utama DAP juga akan turun berkempen untuk PRK 17 Agustus itu. Namun senarai tokoh yang terlibat belum diputuskan. Kebimbangan Melayu Kelantan terhadap DAP mula reda. Diminta mengulas kebimbangan orang Melayu mengenai DAP, Azhar berkata, sentimen itu mula reda susulan penerimaan parti Melayu lain seperti UMNO dan PAS terhadapnya. Orang Melayu mula terima DAP susulan kerjasama dengan PAS dalam Pakatan Rakyat, kemudian dengan tertubuhnya Pakatan Harapan bersama Amanah dan PKR. Dalam kerajaan perpaduan juga DAP bersama UMNO, katanya. Beliau berkata, di Kelantan, DAP turut dianggotai orang Melayu dan orang asli, malah cawangan DAP di Kelantan ditubuhkan oleh orang Melayu. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. PH berdepan ancaman pupus. Perlu persempadanan semula untuk terus berkuasa, kata Khairi. Bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin berkata, Pakatan Harapan PH sedar kewujudannya terancam dan satu-satunya cara gabungan itu boleh bertahan selepas pilihan raya umum akan datang adalah dengan mewujudkan lebih banyak kerusi parlimen menerusi persempadanan semula kawasan pilihan raya yang menjadi kubu kuatnya. Mengulas keengganan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memberi peruntukan pembangunan kepada ahli parlimen pembangkang seperti mana dijanjikan gabungan itu pada pilihan raya lalu, bekas Ketua Pemuda UMNO itu berkata ia menggambarkan ketakutan PH akan kehilangan kuasa. Orang itu akan buat apa sahaja untuk kekal sebab dia tahu dia tak ada mandat daripada rakyat. Tak ada siapa yang menang majority, kata Khairi dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Oleh itu, apa sahaja tindakan adalah untuk melanjutkan usia kerajaan yang sedia ada. Khairi berkata, PH menyadari adalah mustahil untuk menang pilihan raya akan datang di bawah sempadan pilihan raya semasa. Menurutnya, ia perlu mendapatkan seberapa ramai ahli parlimen di pihaknya apabila membentangkan rang undang-undang persempadanan semula yang memerlukan majoriti 2/3 untuk diluluskan di Dewan Rakyat. Khairi berkata, ini yang menjadi punca Anwar mensyaratkan ahli parlimen berunding dengan kerajaan sebelum diberikan peruntukan dengan harapan mereka akan menyokong usul kerajaan. Beliau bagaimanapun mempersoalkan tindakan Perdana Menteri yang kerap merujuk kepada persefahaman yang dimeterai bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dengan pembangkang dalam usaha memastikan kestabilan politik pasca pandemik COVID-19. Tapi Ismail Sabri dalam keadaan pandemik, kita nak keluar daripada pandemik. Kerajaan hari ini mahu anda menandatangani perjanjian kerana ia soal kewujudannya. Dia nak supaya dia dapat bersetuju semua. Saya hanya akan bagi peruntukan sekiranya kamu setuju tanda tangan perjanjian menyatakan kamu tidak akan menentang kerajaan dalam sebarang usul percaya, kata Khairi.
Setakat ini, 6 ahli parlemen bersatu berpaling tada dan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dengan harapan akan mendapat dana untuk kawasan mereka. Presiden muda Syed Sadiq Syed Abdul Rahman merupakan wakil rakyat paling lantang membantah tindakan kerajaan menafikan peruntukan pembangunan samarata untuk kawasan pembangkang. Ahli parlemen Muar itu baru-baru ini melakukan larian sejauh 200 km dari kawasannya ke bangunan parlemen dalam protes Solo untuk mengetengahkan isu peruntukan tersebut. Ini bukan soal rundingan, tapi soal politik balas dendam sehingga menghukum rakyat susah di kawasan pembangkang. Perkara ini salah dan kena tentang bersama, kata Syed Sadiq setibanya di parlemen pada pagi Isnin. PH tidak boleh menang tanpa Mahathir. Hairi berkata hakikatnya PH tidak mendapatkan mandat rakyat, sebaliknya diberikan kuasa selepas mencapai majoriti yang diperlukan melalui kompromi selepas pilihan raya, di mana ia dipilih secara rawak untuk mengumpul sokongan yang mencukupi dan membentuk kerajaan. Beliau berkata kemenangan PH pada pilihan raya umum 2018 adalah disebabkan penglibatan Dr. Mahathir Mohamad, pencapaiannya yang menurut Hairi mustahil diulangi gabungan 3 parti itu. Kita kena terima hakikat bahwa PH tidak pernah menang pilihan raya melainkan pada 2018 dengan Mahathir. Hanya dengan Mahathir mereka mampu menang pilihan raya, katanya sambil menambah PH kini terbeban dengan rakan kongsinya UMNO yang gagal membantunya menambahkan sokongan. UMNO pada hari ini tidak boleh memberi impak kepada PH seperti mana Mahathir beri impak kepada PH pada 2018. Pilihan Raya Umum 2022 menyaksikan tidak satu pun daripada 3 gabungan utama PH, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional BN memenangi majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Kebuntuan itu berakhir dengan yang di-Pertuan Agong menamakan Anwar sebagai Perdana Menteri selepas beliau mendapat sokongan daripada BN di samping GPS dari Sarawak dan beberapa parti kecil di Sabah. Baginda mengingatkan kepada semua pihak bahwa yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Menurut kenyataan Istana Negara dalam menamakan Anwar sebagai PM Perdana Menteri yang ke-10. Ditanya rakannya Syahril Stekat mana kerajaan mahu memastikan ia selesa dengan sokongannya, Hairi berkata matlamat utama adalah pindaan perlembagaan yang membolehkannya melakar semula sempadan pilihan raya yang memihak kepada PH. Apa yang dia nak ialah majority 2/3. Pengumuman Syed Sadiq menarik balik sokongan kepada kerajaan tahun lalu menyebabkan kerajaan hilang majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Ini seterusnya memaksa Anwar bergantung kepada sokongan 6 ahli parlemen bersatu yang berpaling tada. Tindakan 6 ahli parlemen itu bagaimanapun menyebabkan mereka gugur keahlian parti, langkah yang menyebabkan kursi mereka bakal diisytiharkan kosong seiring dengan undang-undang anti lompat parti yang diluluskan pada 2022. Bimbang tidak akan mencapai majoriti 2/3, pemimpin PH berusaha mengelak pilihan raya kecil di 6 kursi itu yang rata-rata merupakan kubu kuat PN. Hairi berkata kemenangan PH dalam pilihan raya tidak akan melebihi apa yang dicapainya sekarang kecuali sempadan pilihan raya diubah. Katanya dengan cara ini gabungan itu boleh mewujudkan lebih banyak kursi di kubu kuatnya seperti Puchong, Bangi, dan Seputih. Ini kawasan-kawasan yang datang kiamat pun akan undi PH. Itu yang sedang berlaku di sini. Hanya dalam keadaan itulah PH boleh mendapatkan kemenangan mutlak.
tanpa Mahathir, tanpa UMNO, tambah KRI.